Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والحمد لله رب العالمين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam ini Allah taala masih lagi menghimpunkan kita bersama-sama. Kemudian Allah taala masih lagi memberikan kepada kita daripada segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah taala kepada sekalian hamba-hambanya, yang itulah termasuk dua nikmat yang terbesar daripada nikmat iman dan juga nikmat Islam. Kemudian pula daripada nikmat-nikmat yang lain yang mengiringi kita diberikan oleh Allah Ta'ala, antaranya nikmat sihat tubuh badan. Ada kesihatan yang sempurna untuk kita buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Begitu juga boleh menyebabkan kita hadir pada malam ini ke rumah Allah Ta'ala ini sembahyang berjamaah. Kemudian kita berada dalam majlis ilmu yang dikatakan oleh para ulama sebagai raudhatun min riyadil jannah, satu taman daripada taman-taman syurga. Mudah-mudahan segala apa yang kita buat, segala kerja buat kita, segala af'al, segala ibadat kita, semua yang kita lakukan itu adalah semata-mata kerana kita nak mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya menjadikan kehidupan kita dan masa-masa kita setiap hari dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai satu catatan tambahan amal-amal kebajikan kita untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini kita sambung kuliah kita daripada kitab Minhajul Abidin pada muka surat yang ke-7, baris yang ke-4 daripada atas ke bawah. Dan insya-Allah pada malam ini kita masih lagi berada dalam apa yang dikatakan sebagai isi, yang dikatakan sebagai awal-awal ataupun aqabah pertama, rintangan pertama yang akan kita tempuh untuk kita berjalan ke hadratillah, untuk kita mencari redha Allah Ta'ala, untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam perjalanan kita, aqabah ataupun halangan pertama yang kita akan tempuh iaitulah aqabah ilmu dan ma'rifat. Daripada 7 aqabah, dia bermula dengan aqabah ilmu dan ma'rifat. Kemudian seterusnya setelah selesai pada bab aqabah ini, kita akan berhadap pula dengan aqabah taubat. Kemudian aqabah rintangan-rintangan dalam ibadat kita. Kemudian aqabah godaan ataupun benda-benda yang boleh menyebabkan kita lalai kepada Allah Ta'ala dalam ibadat kita. Kemudian aqabah pendorong yang boleh bawa kita, boleh memberi semangat kepada kita atas jalan ibadat. Kemudian aqabah celaan ataupun benda-benda yang boleh menyebabkan rusak amal ibadat kita. Dan maka yang terakhir aqabah yang akan kita tempuh iaitu aqabah puji dan syukur. Ini semua ni perlu kita hadap, perlu kita tempuh untuk kita berjalan ke hadratillah. Makna kata lain, setelah berjaya kita tempuh 6 aqabah, 6 rintangan, maka rintangan terakhir aqabah puji dan syukur adalah setinggi-tinggi aqabah bila mana kita telah selesai ataupun bila mana telah pun kita berjaya melalui rintangan-rintangan ini, maka aqabah terakhir puji syukur kita kepada Allah Ta'ala. Maka dalam keadaan ini kita telah pun digelar ataupun kita telah pun berada pada kalangan orang-orang yang hampir dengan Allah Ta'ala. Maknanya cabaran dia banyak. InsyaAllah malam ini kita akan sebut sentuh tentang aqabah pertama, iaitu aqabah ilmu. Baik, baris yang keempat daripada atas ke bawah, maka inilah awal aqabah.
Maknanya inilah awal-awal rintangan yang akan kita tempuh. Pertama-pertama bukit yang berhadap akan dia, maknanya hak kena kita hadap, hak kena kita tempuh di dalam jalan ibadah. Deh. Maknanya dalam ibadat kita kepada Allah Ta'ala, mula-mula sekali kita kena hadapi cabaran dia, apa dia? Aqabah ilmu. Dan iaitu dinamakan dia aqabah ilmu dan ma'rifah. Kenapa? Kerana supaya adalah pertama pekerjaan itu di atas pelihatan. Maknanya benda yang mula-mula sekali dalam kita nak buat ibadat, yang pertama sekali kita kena tahu dulu. Nak buat apa-apa pun dia kena ada ilmu. Nak belajar sekolah pun kena pandai. Nak makan nasi kena ada ilmu. Kalau tidak tak makan nasi, tak tahu cara dia. Nak bawa kereta pun kena ada ilmu. Begitulah dalam kehidupan kita, urusan dunia maupun urusan akhirat, dia kena ada ilmu. Sebab itulah ilmu merupakan satu benda hak mana sentiasa diperingatkan oleh kita. Antaranya hadis Nabi sebut kepada kita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Makna katanya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Ini hadis yang disebut oleh Imam Ibn Majah radhiyallahu anhu dalam sunan dia pada hadis yang ke-224. Bila sebut wajib, maka kena. Pokok mana pun kena ada ilmu. Itu maksud dia. Bagaimana pula Rasulullah sebut dalam hadis yang lain daripada hadis riwayat At-Tabarani rahimahullahu ta'ala, ta'allamu wa 'allamu wa tawaddu'u limu'allimakum wa la yalau limu'allimakum, rawahu At-Tabarani. Kata Nabi SAW, belajarlah kamu. Nabi wayak kita suruh belajar, suruh mengaji, dan mengajarlah kamu semua. Bila dah pandai, bila dah ada ilmu sikit, ya kau siapa? Dia pakak-pakak sapa. Kemudian kata Nabi juga, hormatilah guru-guru serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Ini yang dikatakan sebagai amanah dalam ilmu. Ada orang yang amanah dalam ilmu, dia akan pergi pada ilmu yang dia mengaji. Itu yang dikatakan sebagai amanah. Setiap ilmu adalah daripada benda yang belajar. Baik. Begitu juga satu peringatan kepada kita. Satu peringatan antaranya daripada Umar Ibn Aziz pernah berkata, man abadallahi bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsaru mimma yuslih. Barang siapa beribadat kepada Allah Ta'ala tanpa ada ilmu, tanpa didasari oleh ilmu, maka kurosake hak dia buat tu lebih banyak daripada maslahah kebaikan hak kita boleh. Ini disebut daripada kitab Majmu' Al-Fatawa, menunjukkan kepada kita bahawa banyaknya dorongan al-hathu, dorongan kepada kita untuk kita mengaji ilmu. Bahkan hadis Nabi juga sebut, salah kamu nak sebut di sini, kata Nabi SAW daripada Abu Hurairah, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamahu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah. Satu peringatan daripada Nabi SAW kepada kita disampaikan daripada Abu Hurairah. Satu ketika Nabi sebut, Nabi kata kerana barang siapa hak belajar ilmu dengan tujuan nak capai redha Allah. Kita mengaji ilmu nak suruh Allah Ta'ala redha kita, kita belajar ilmu nak suruh Allah Ta'ala kasih pada kita, maka kata Nabi, sedangkan dia tidak belajar melainkan untuk dapat sesuatu daripada bahagia dunia. Maknanya dia mengaji bukan kerana nak suruh dapat manfaat atas dunia semata-mata. Bukan ngaji setakat dia boleh masuk you. Masuk you tu bagus, tapi matlamat dia kerana Allah Ta'ala berlakon-lakon nak redha Allah Ta'ala, maka kata Nabi, nescaya dia tidak akan dapat bangun syurga pada hari kiamat bagi orang-orang yang nak kepada faedah dunia semata-mata. Sebab tu ngaji ni biar ada matlamat kita nak Allah Ta'ala redha. Walaupun belajar urusan dunia, dia ngaji matematik contohnya, tu atas urusan dunia, ataupun ngaji bahasa Inggeris, tapi akibat dia ataupun kesan dia bila mana kita pandai boleh masuk you, boleh mengaji, boleh sambung belajar, bila pandai boleh kerja, boleh sagu anak isteri kita, boleh beri nafkah, boleh beri kebaikan pada masyarakat. Hak ni yang dikatakan sebagai benda hak boleh bawa kita kepada redha Allah. Nak tak nak kita kena mengaji biar pandai. Barulah kita orang Islam
tidak ketinggalan. Tadi dekat kena tipu orang lain. Dia tepuk tangan bila mana tengok orang Melayu ramai tak pandai, orang Islam ramai tak pandai. Sebab tu nak kena belajar. Begitu juga dalam ilmu ataupun dalam bahagian agama. Sebab itulah disebut dalam kitab ini akabah yang pertama, benda hak mula-mula kita kena tepuh, iaitulah akabah ilmu dan makrifat. Kerana apa? Supaya adalah pertama-tama pekerjaan, mula-mula dia nak berjalan ke hadratillah itu, nak berhadap dengan setiap akabah rintangan itu, maka dia dalam penglihatan dia nampak, dia faham, dia tahu sesuatu perkara. Maka dalam keadaan itu dia tak akan mudah gelecoh dalam perjalanan dia nak menuju ke hadratillah. Ini hak masalah ramai hak terpedaya. Siapa tengah jalan perjalanan dia nak menghadap Allah Ta'ala, siapa tengah jalan maka gelecoh. Hak ni hak takut yang jadi sesak, jadi apa hak ni lah. Ngaji tak ada habis. Duk berasa kita ni sudah hampir dengan Allah Ta'ala, maka dalam keadaan itu berasa kita ni sore-sore. Oh, tak ada dah lain, kita yang dekat dengan Allah Ta'ala. Maka ni satu perasaan ataupun satu keadaan bila mana kita tidak ada ilmu. Sebab tu nak kepada ilmu, biar kita perjalanan kita menuju ke hadratillah itu dalam keadaan betul, bertepatan dengan kehendak syarak. Maka mengambil makna kata maka memulakan dia. Siapa dia? Orang yang berjalan tadi, orang yang salik, orang yang nak berjalan ke hadratillah itu di dalam memutuskan, maknanya dalam keadaan dia nak menghadapi, dia nak tepuh akan akabah tadi, tak dapat tiada, maknanya mesti pada dia tu dengan baik tilik, kena fikir molek. Bila kita mengaji kita akan faham, kita jadi fikir. Dia baik tilik maknanya satu benda kita tidak terima bulat-bulat, kita fikir betul ke tak dengan syarak. Dia betul ke tak bertepatan dengan perjalanan orang-orang yang membimbing kita yang disebut sebagai Syekhut Tariqah, hak boleh bawa perjalanan kita menuju ke hadratillah dengan keadaan betul, selamat, sejahtera. Adakah sekadar perjalanan hak ikut hawa nafsu semata-mata? Ada juga. Adakah perjalanan ini hak ikut kepada kehendak syaitan semata-mata? Ada juga. Sebab tu kena baik tilik dia tu. Kena tilik molek berhati, molek perjalanan supaya tidak ada sesak dalam perjalanan dia tu. Di dalam dalail, maknanya dengan dalil-dalil bertepatan dengan panduan-panduan yang dibawa oleh para ulama rahimahullahu ta'ala dalam membimbing kita menuju ke hadratillah dengan keadaan yang betul. Maksudnya sebab apa? Sebab kena mengaji tadi kan? Bila kita mengaji kita boleh banding, boleh baik, boleh boleh nilai selalu betul ke perjalanan dia tu nak kenal Allah Ta'ala. Dan sempurna bicara maknanya ta'ammul. Dia bila berkecek pun maknanya dengan bicara yang bertepatan juga. Dia kena dengan cara-cara menuju kepada ahli sunnah wal jamaah. Dan belajar, ni pun kena belajar. Bila kita dalam keadaan kita ni nak kepada ilmu, maka kita jadi belajar. Dan bertanya-tanya maknanya duk tanya jalan ataupun cara-cara bagaimanakah nak mengatasi akabah ataupun rintangan kita ni. Maksudnya bagaimanakah kita nak mengatasi masalah kita orang yang tak ada ilmu. Tu cara dia. Maknanya kena belajar, kena banyak menanya. Bukan kata duk sore cokok, orang mengatik 1000, kita mengatik 1000 sedangkan kita tak tahu kau sekarang. Maksudnya kita tak faham apa sebenarnya kita buat tu. Kita nak ke apa? Kita zikir tu adakah kerana nak suruh kita nampak kita ni hebat, kita rajin beribadat dah. Kenapa? Kerana antara sebab dia kita nak suruh kita bersih hati, hampir kita kepada Allah Ta'ala bila mana hati kita tidak ada benda yang lain yang selain daripada Allah Ta'ala. Itu sebab dia. Maknanya kena banyak bertanya, betul ke jalan-jalan kita dah buat tu nak menghadap Allah Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala sebut juga dalam Quran, kata Allah Ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah. Maka oleh itu bertanyalah kamu, kena tanya kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tak mengetahui. Tak kira lah agama ke tidak agama ke, gapo kita tak tahu, kena tanya orang pandai. Jangan kita ada rasa kita yang betul. Bahkan kita ada bimbingan daripada para ulama rahimahullah ta'ala, boleh rujuk, boleh tanya orang-orang yang alim. Lagu mana perjalanan kita nak menghadap Allah Ta'ala. Itu cara dia.
Begitu juga disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bila mana ditanya kepada dia, dengan apa kamu capai ilmu ni, sebab apa mu boleh ada ilmu sampai gini mu hebat Ibnu Abbas ni? Maka kata dia, bilisanin su'ul wa qalbin uqul. Itu kata Ibnu Abbas. Apa dia maksud dia? Dengan lidah yang banyak bertanya dan dengan hati yang benar-benar berakal. Konsep dia dah, bila kita banyak bertanya, maka boleh banyak ilmu. Sebab dia kelas lah. Kita ngaji sekolah, bila mana orang ngaji tanya, maka dia cepat pandai. Hak tak faham tanya selalu. Baru supaya kita tidak ketinggalan dan sebagainya, tidak jadi tersesat dalam perjalanan kita. Ayatnya biar kita ni banyak bertanya, tapi janganlah pula kita niat tanya tu nak test. Ada juga pesen orang, dia nanya tu sebab nak test setara mana. Di kapal lain lah, kapal ni tak ada, alhamdulillah. Maknanya dia tanya tu sebab nak test, nak caketing. Ada juga nak tahu setara mana cikgu dia, nak tahu setara mana ustaz dia. Hak ni kata ulama, guru adab dia dengan guru dia. Dia maknanya kita tanya sekadar untuk kita menambah ilmu kita. Hak tahu jadi ke hak tahu. Hak tahu dah pun kadang-kadang dia tanya juga, sebab apa nak suruh faham orang lain. Contoh kata kita tahu dah benda ni bab gini, bab niat puasa contohnya, kita tahu dah, kita faham dah. Tapi sebagai peringatan kita tanya juga. Bila tanya, maka ustaz kita poyak sikit-sikit. Orang lain dengar pun jadi ingat semula. Oh, lagu tu baru ingat semula. Maknanya pertanyaan dia tu untuk memberi manfaat kepada kita dan juga kepada orang lain. Itu yang dikatakan sebagai bertanya-tanya bagaimana jalan dan cara nak mengatasi daripada aqabah, daripada segala rintangan hak kena hadap untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Daripada siapa? Daripada ulama akhirat. Ulama ni ada banyak. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Bahkan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, nak sebut sikit berkenaan dengan ulama dunia, ulama akhirat ini. Maka kata Imam Al-Ghazali, inna asyaddan nasa azaban yaumal qiyamah alim lam yanfa'ahu Allah bi'ilmih. Kata Imam Al-Ghazali, dia katakan, maka sesungguhnya manusia yang paling keras siksaan dia pada hari akhirat, siapa dia? Adalah seorang ulama yang Allah Ta'ala tak menjadikan ilmu dia manfaat pada diri dia. Ada ilmu tapi kadang-kadang dia guna bukan atas sebab agama. Ada ilmu banyak tapi nak habuai dunia. Ada ilmu banyak nak bahas dengan orang, cara kau nak bahas dengan orang kerana ilmu banyak. Hal ini menyebabkan yang dikatakan sebagai ilmu yang tidak jadi manfaat pada dia, bahkan merosakkan orang. Hak ni kata Imam Al-Ghazali tadi, manusia yang paling keras seksa dia pada hari kiamat. Hak ni yang dikatakan sebagai ulama dunia. Adapun ulama akhirat, dia akan memberi ilmu dia itu untuk manfaat bersama. Bukan setakat manfaat atas diri dia, tapi manfaat juga atas orang lain. Maknanya kita nak supaya kita ni boleh bertanya kepada ulama akhirat, hak boleh bimbing kita supaya selamat daripada api neraka, supaya dekat kita kepada syurga, supaya hampir kita kepada Allah Ta'ala. Bagaimana sejarah telah sebut kepada kita tentang salah seorang ulama yang dikatakan sebagai ulama dunia. Terkenal kisah dia hingga disebut dalam Quran, waslu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha faasba'ahu asy-syaitan fakana minal ghawin. Allah Ta'ala sebut, bacakanlah kepada mereka berita yang telah kami berikan kepadanya daripada ayat-ayat kami, kemudian dia melepaskan diri pada ayat-ayat itu lalu diikuti oleh syaitan hingga tergoda, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Siapa ni? Allah Ta'ala tuju kepada Bal'am ibnu Ba'ura. Satu kisah yang masyhur kepada kita. Bal'am ini kata ulama, dia ni merupakan salah seorang ulama pada Bani Israel. Bila sebut nama Bal'am, maka orang tahu belaka doa dia ni memang kebul. Dia doa je, maka Allah Ta'ala terima. Dia ulama hebat Bal'am ni. Maka satu ketika Raja Madian, dia ni kota Madian, raja dia ni nak dirapah ataupun nak masuk kepada kawasan yang dikuasai oleh Fir'aun. Kisah ini kata ulama berlaku lepas pada Fir'aun tenggelam dalam laut tu. Bila mana dalam keadaan itu tak ada raja,
Maka Raja Madian ni nak pergi serang, nak pergi retah. Kalau kita panggil retah lah, nak pergi kuasa tanah tersebut. Maka bila nak masuk, maka dia jadi perasaan takut. Sebab apa? Sebab takutnya bila mana terpaksa berhadapan dengan sekumpulan tentera, sekumpulan manusia, masyarakat yang berjaya mengalahkan Fir'aun. Siapa dia? Nabi Musa tu lah. Maka Raja Madian jadi takut. Takut dia nak masuk warna hebat dia pun ini. Sebab setara Fir'aun pun boleh kalah. Dia boleh mengalahkan Fir'aun. Maka dia teringat kepada ulama dia di negara dia tu. Madian tu ada ulama nama dia Bal'am ibn Ma'ura. Maka panggil Bal'am, gaya Bal'am, wahai Bal'am, mudda'a lah. Dia kukuk mana pun kita benar. Maka Bal'am pergi ke awalnya tak sih. Pasal Bal'am ni Islam. Dia ni orang alim, tak sih doa. Tak sih doa. Maka kata ulama disebut oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu ta'ala dan juga Imam Ibn Katsir. Maka ayat tadi diturunkan kepada Bal'am atas sebab dia ni terpedaya dengan godaan daripada isteri dia sendiri. Raja kaya atau orang gaya tak pakai, atau penasihat gaya tak pakai, lah dia masuk ke isteri dia. Gaya isteri Bal'am bui macam-macam, bui harta, bui sebagainya. Maka bini Bal'am tadi, isteri Bal'am pergi gaya, pergi kecek Bal'am. Akhirnya Bal'am ni setuju, tak apalah hamba doa, dia kata. Walaupun hati hamba tak sih, tadi bibi hamba sebut, dia kata oleh kerana dia ni orang yang makbul, maka Tuhan terima juga. Ini makna kata bila doa kita Allah Ta'ala terima, walaupun kadang-kadang doa tu salah. Sebab itu kadang-kadang kita duk rasa bahawa kadang-kadang berlaku ilmu sihir orang tu tuju kita tu dia. Apa Tuhan benar ilmu lagu ni. Jadi bunuh orang, jadi sakit orang kahwin tu. Dia cara dia lah, doa cara dia lah. Maknanya Tuhan izin. Sebab apa kadang-kadang setengah tu diizinkan sebagai istidraj. Allah Ta'ala nak tengok dia ni jadi kehosesat. Dia manakala Bal'am ini walaupun doa dia tu satu kecelakaan kepada Nabi Musa, tapi Allah Ta'ala terima, Allah Ta'ala makbul. Sebab apa? Nak tengok setara manakah kesesatan yang akan berlaku kepada Bal'am ibn Ba'ura. Akhirnya kata ulama, tentera Nabi Musa sesak 40 hari di padang teh. Duk musim pak tolong. Biung cakap cari jalan. Tak jumpa cari nak tubik, nak kelik. Duk tu masih tu 40 hari. Dia maka ketika bila selesai ada 40 hari, maka Nabi Musa berasa pelik. Doa kepada Allah Ta'ala, minta doa dengan Allah Ta'ala, tanya, ya Allah, ya Tuhan, apa jadi lagu ni mu? Maka kata Allah, disebut oleh para ulama, bahawasanya digambarkan bahawasanya ada seorang yang mendoakan kesetatan kepada Nabi Musa alaihissalam bersama tentera dia. Maka dalam keadaan itu Nabi Musa berdoa juga kepada Allah Ta'ala, ya Allah, engkau sesakkanlah Bal'am sesak-sesaknya, kata Nabi Musa. Maka pada keadaan itu Allah Ta'ala terima juga doa daripada Nabi Musa, hingga kan Nabi Musa berjaya keluar dalam masa yang sama. Bal'am ibn Ba'ura sesaknya. Lagu mana? Akhirnya mati dalam keadaan kufur kepada Allah Ta'ala. Ini yang dikatakan sebagai ulama dunia mudah tertipu. Kita pun bila mana kita berasa ada ilmu, jangan mudah tertipulah. Jangan mudah terpedaya dengan habuan dunia. Di maknanya pergi kepada ilmu yang kita ada, beri manfaat kepada orang. Tapi dalam masa sama kena mengajilah. Hak tak tahu tu kena belajarlah. Supaya apa? Kerana ilmu itulah yang menentukan yang hak dan juga yang batil. Hak mana betul, hak mana salah. Semua tu kita boleh nilai, kita boleh tengok atas dasar kita ada ilmu. Maknanya bertanya-tanya tadi daripada ulama akhirat, yang mana yang mereka itu yang membawa jalan, maknanya yang bawa kepada petunjuk di dalam jalan ini. Mana atas jalan kita nak menuju ke hadratillah tadi, dalam perjalanan kita nak menuju kepada Allah Ta'ala tadi, maka mereka inilah yang dikatakan sebagai pemberi petunjuk, hak jalan kepada kita. Siapa dia? Ulama akhirat tu lah. Dan pelita, maknanya misbahun, pelita yang menerangi bagi umat. Dia mana berasa gelap-gelap, diterangi oleh ulama dengan ilmu yang dia bawa tu. Dan ikutan a'immah, maknanya yang menjadi ikutan sekalian ummah, dan tepat mengambil faedah, tepat nak ambil manfaat daripada ilmu dan tujuh ajar serta amal-amal yang dibawa ataupun diberi bimbingan oleh ulama akhirat tadi tu.
Dan minta doa yang soleh. Mana kita boleh minta dengan doa-doa daripada orang-orang soleh, daripada kalangan ulama akhirat juga. Hak ni adalah merupakan manfaat ataupun kesan bila mana kita betul-betul ada pembimbing, ada tempat kita bersandar dalam kita berjalan ke hadratillah, iaitu dengan cara kita bersandar kepada sokongan ulama-ulama yang terdahulu kepada kita. Maknanya gapo tak payah rujuk pada para ulama, gapo tak payah cari ilmu daripada sumber-sumber yang boleh dipercayai daripada kitab-kitab karangan ulama. Barulah betul perjalanan kita tu. Daripada mereka itu asbab ataupun tujuan akan taufik. Maknanya dengan mereka itulah, dengan bimbingan daripada mereka itulah, maka Allah Ta'ala beri taufik kepada kita. Taufik mana kejayaan kepada kita dalam sesuatu ibadat. Dan minta tolong, maknanya dengan ulama akhirat juga kita boleh minta tolong. Maknanya dengan kata lain, kita boleh meminta daripada benda-benda hak kita tak faham tadi, boleh tanya, boleh minta pendapat secara mana. Kemudian hingga bahawa diputuskan dia. Maknanya sampai satu tahap kita boleh menghadapi cabaran tadi, daripada aqabah tadi, daripada masalah tadi, rintangan tadi. Apa dia? Rintangan kita hak tak ada ilmu tadi. Makna kata rintangan orang tak ada ilmu, cabaran bagi orang tak ada ilmu boleh selesai bila mana kita ada ilmu, dengan cara kita menuntut ilmu, kita belajar daripada ulama-ulama muktabar ataupun ulama-ulama akhirat. Sebab itulah dikatakan hingga bahawa diputuskan dia, mana dia berjaya untuk menghadapi aqabah tadi dengan taufik Allah Ta'ala. Mana kata bukan sekadar kita duk cokoh buat amal, orang mengatik kita mengatik, orang zikir kita zikir. Ada orang tawaduk kita tawaduk, tapi dalam masa yang sama kita tak ada ilmu. Ni maknanya buat amal sekadar muqallid, orang hak turut. Ni maka kata ulama, kalau bab muqallid ini turut dengan sebab kita tak ada ilmu, maka setengah ulama sebut kalau bab i'tiqad jadi kufur. Kalau kita mengaji bab ilmu kalam ataupun ilmu tauhid, kalau kita turut atas sebab kita tak ada ilmu tapi turut semata-mata, maka boleh jadi kufur. Kenapa? Kerana kita tidak yakin. Kalau bab usul tak boleh, dia kena yakin. Bagaimana kita tahu Allah Ta'ala itu ada, bersifat dengan wujud bagi Allah Ta'ala. Maka orang ni turut, orang ni Asy'ariyah, orang ni turut Nabi, kita turut retak. Orang ni kenal Allah, kita kenal retak, tapi hakikatnya kita tak kenal sebenarnya, kita turut orang. Maka kalau bab usuluddin, kalau bab ilmu tauhid tak boleh. Kena betul-betul yakin pasal benda tu akidah. Tak ada pun dalam bab fiqh. Kalau bab orang hak turut-turut ni, orang hak hak turut ni, kata ulama bergantung kepada bahagian ibadat dia. Setara mana hak dia reti ataupun setara mana hak dia pandai, maka setara tu peratus ibadat kita. Kalau dalam sembahyang kita mengaji betul-betul 80%, 20% tu kita turut orang dengan tak pandai, dengan jahil, maka boleh pahala atas 80% tak dia. Sebab tu gapo-gapo pokok mana pun kena mengaji lah. Tak kira lah dalam bab gapo sekalipun kena mengaji. Kita buat amal atas sebab kita ada ilmu. Jangan sekadar turut-turut. Barulah kita berasa yakin dengan amal kita buat tu. Dia maknanya nak ayat bahawasanya dengan bantuan mereka-mereka daripada kalangan ulama, orang-orang yang ada ilmu, orang-orang boleh bantu kita tunjuk jalan dalam perjalanan kita menuju ke hadratillah tadi, maka insya-Allah kita akan dapat menghadapi ataupun mengatasi penyakit kita aqabah tadi yang dikatakan sebagai aqabah orang tak ada ilmu. Maka dengan kita belajar ilmu, maka aqabah yang pertama insya-Allah kita boleh hadap. Maka tinggal lagi naik aqabah ke depan. Ayatnya aqabah yang pertama nak kena mengaji ilmu, itulah asas dia. Kalau mula-mula rintangan pertama pun kita tak boleh nak tepuh dah, lagu mana kita nak menghadap ni lagi rintangan yang disebut oleh para ulama, terutamanya Imam Al-Ghazali kepada kita dalam keadaan kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul menurut kehendak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Taala, maknanya sebagai satu kesimpulan kita pada malam ini, cabaran yang pertama yang perlu kita hadapi, yang perlu kita atasi, iaitulah pokok mana pun kita nak kenal Allah Ta'ala, kena mengaji, kena ada ilmu. Barulah perjalanan kita, cara kita, segala hal kita buat itu bertepatan dengan kehendak ulama dan bertepatan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini dapat mengambil iktibar ataupun dapat mengambil pengajaran daripada pembicaraan hamba pada malam ini, insya-Allah. Jadi kita sambung kuliah kita pada masa akan datang, maka
hasillah baginya ilmu. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.